أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi sama-sama ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat. Mudah-mudahan di akhirat kelak jua kita memohon kepada Allah agar juga ditempatkan pada sebaik-baik tempat, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca, merenung, menghayati dan mentadabbur dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah yang ke-22 di dalam Al-Quran, merujuk surah Al-Hajj ayat 73 dan 74, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Surah Al-Hajj 73 dan 74. Di dalam ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai manusia, dibawakan kepada kamu ataupun dicontohkan kepada kamu masalun, satu perumpamaan, fastami'u lah, maka hendaklah engkau mendengar perumpamaan tersebut. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Dan sesungguhnya segala apa yang mereka seru ataupun yang mereka sembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak akan mampu untuk menciptakan walaupun cuma seekor lalat. Dan kalaulah mereka itu berhimpun, bersepakat, berkumpul untuk menciptakan hanya cuma walau seekor lalat, nescaya mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Wa in yaslubhumuz zubabu syai'an la yastankizuhu min.
Dan kalaulah sekiranya lalat tersebut merampas sesuatu daripada mereka, nescaya mereka tidak akan mampu untuk merebutnya kembali. Dha'fat talib wal matlub, amat lemahlah yang menyembah dan amat lemahlah yang disembah. Ma qadarullaha haqqa qadrih, dan sesungguhnya mereka itu tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Baik, pada ayat yang pertama Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ayat ini sebenarnya adalah menyoroti dua perkara yang ingin diberitakan dan dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Apa dia dua benda dan dua perkara tersebut? Yang pertama, Allah nak memberitakan tentang kehinaan berhala-berhala yang disembah oleh mereka. Yakni oleh siapa? Oleh orang-orang kafir maupun orang-orang musyrik. Pertama, Allah nak tunjulkan penghinaan kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Yang kedua yang Allah nak tunjulkan ialah bentuk ketidakwarasan akal bagi penyembah-penyembah berhala tersebut. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala lah yang mengurniakan akal yang waras kepada mereka supaya mampu memikirkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang betul, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Tetapi mereka tidak menggunakan akal fikiran yang Allah bagi itu untuk mencari jalan kebenaran yang Allah nak tunjukkan pada mereka. Tetapi jalan yang mereka ambil ialah melakukan kesyirikan dan mempersekutukan Allah melalui cara apa? Melakukan penyembahan kepada berhala-berhala dan patung tersebut. Jadi ingat, poin ayat ni ialah penghinaan terhadap berhala-berhala, dan yang kedua ketidakwarasan akal penyembah-penyembah berhala. Jadi bila Allah mengkhitabkan ya ayyuhan nas, ayat ini ditujukan kepada sekalian manusia, termasuk kita semua. Dalam ayat ini juga menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sedang mengajak kita semua selaku manusia, hamba-hamba ciptaannya, supaya beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Jadi hal ni kita perlu ambil berat, ambil perhatian. Kita bukan sahaja sebagai umat Islam dituntut supaya mengimani apa saja yang berkaitan dengan Allah. Beriman dengan zat Allah, beriman dengan nama-nama Allah, beriman dengan sifat-sifat Allah, beriman dengan perbuatan-perbuatan Allah. Dan satu lagi, dia akan dikukuhkan dengan mentauhidkan Allah. Apa akan jadi kalau sekadar mengimani semata-mata dan kita membuang dan menafikan konsep mentauhidkan tadi? Maka dia akan jadi tergelincir dan terbabas. Sama seperti konsep ataupun akidah yang dipegang oleh golongan Nasrani. Kalau ditanyakan kepada golongan Nasrani, mereka percaya atau tidak kepada Allah? Ya, mereka percaya. Beriman atau tidak beriman, tetapi bagaimana dengan konsep akidah mereka? Adakah tauhid ataupun trinity? Mereka berpegang dengan akidah trinity, tiga dalam satu tu. Dalam tu ada Allah, dalam tu ada Holy apa? Dia sebut Holy Ghost kan, Ruhul Kudus, dan satu lagi Nabi Allah Isa alaihi salam. Tapi konteks keimanan pada Allah ada ke tak ada? Ada. Tetapi cara mengimani Allah tu bukan dalam bentuk tauhid, juga boleh tersasar daripada jalan yang sebenar. Baik, Allah juga mengajak kita supaya mengikuti setiap syariat dan seruannya. Tetapi Allah, dia suruh ikut dia bukanlah secara terus atau langsung.
Maksud saya di sini menggunakan wasilah dan perantaraan. Siapa? Jadi kalau kamu nak ikut aku, segala perintah-perintah aku, maka ikutilah utusan-utusan aku. Siapa dia? Yang namanya nabi-nabi dan rasul-rasul yang aku utuskan di kalangan kamu. Jadi cara nak ikut aku, ikutlah nabi-nabi aku. Cara nak ikut aku, ikutlah rasul-rasul aku. Itu bentuk ajakan Allah. Jadi di sini duriba masalun, telah dibawakan, diberikan, dicontohkan masalun, satu perumpamaan. Fastami'ulah, maka dengarlah baik-baik akan perumpamaan tersebut. Di sini Allah menggunakan kalimah duriba. Walaupun diterjemahkan, dibawa, diberi, dicontohkan satu misal. Tapi kalau kita tengok kosa kata bahasa Arab yang sebenar, daraba ni maksud dia apa? Daraba ni pukul. Pukul ataupun hentak ataupun hentam. Tetapi diberikan penterjemahan, dibawa, dicontohkan satu misal. Inilah seninya balaghah Al-Quran. Ijaznya ayat-ayat Al-Quran. Duriba dengan kata dipukul ini sebenarnya untuk memberikan penekanan terhadap apa yang ingin Allah sampaikan. Memberikan penekanan terhadap apa yang Allah ingin khabarkan. Dengan kata lain, ambil perkara ini dengan penting, berat dan serius. Bukan main-main. Contoh, kalau kita tengok filem-filem dulu, hak 80-an, 90-an, terutama lakonan Allahyarham Husin Abu Hassan kan. Husin Abu Hassan ni dia punya reaction dalam filem, kalau dia nak bercakap tu secara serius, dia tak duduk berdiri tegak macam ni. Satu kaki dia belah kiri ni macam biasa, satu lagi dia akan sandak kat apa-apa, atas bangku ke, atas meja ke, nak menunjukkan keseriusan dia nak cakap apa-apa benda tu. Hang dengar sini baik-baik, dia punya action. Tu bila orang bersuara dengan reaction sedemikian, orang akan buat muka bodoh ke orang akan ambil perhatian? Reaction dia saja tu orang akan tumpu dan ambil perhatian. Tu dia tak buat apa-apa pada lawan dia. Bayangkan bila Allah guna duriba di sini, seolah-olah kawan tu mari pang tampak dengan kuat sebiji, ataupun pang atas kepala, baru dia cakap, hang dengar sini elok-elok. Agak-agak kena penampak dah, kena pukul dah. Hang dengar sini elok-elok, boleh tak orang tu muka lagu ni lagi? Hang nak cakap apa kat aku? Tak ada dah muka lagu tu. Bila kena penampak, kena hentak atas kepala, hang dengar sini baik-baik, mesti orang tu akan tunduk. Ya, ya, aku dengar, aku dengar. Faham tak sini? Seni balaghah Al-Quran yang Allah guna, duriba. Dia nak bagi penekanan, faham betul-betul. Fastami'ulah, maka dengarkanlah perumpamaan itu baik-baik. Walaupun Allah cuma menggunakan kalimah dengar. Kalau dengar ni perantaraan untuk sampai khabar atau berita tu kita guna panca indera apa? Telinga kan? Kamu dengar baik-baik, telinga. Tetapi jauh lebih daripada itu, kalimah dengar baik-baik ini juga meliputi dengar baik-baik, perhati baik-baik, faham baik-baik. Kalau setakat menggunakan perantaraan telinga sebagai contoh, dalam ilmu psikologi, bila kita berdepan dengan orang, dengan tegas, dengan serius mengatakan kepada kita, hang dengar baik-baik, keadaan dia secara adat dan biasa, dia tak akan jadi macam ni. Seorang tu duduk macam ni. Hang dengar baik-baik. Seorang lagi duduk kat ni. Hang nak dengar tu. Sebab apa? Hang cuma nak suruh aku dengar. Aku duduk kat ni pun boleh dengar. Aku duduk kat ni pun boleh dengar. Aku duduk kat belakang tu boleh dengar. Sebab hang kata apa? Dengar baik-baik. Tetapi bukan itu situasinya. Kalau kita sebut pun dengar baik-baik, mesti ada hubungan face to face. Perhati baik-baik, hang seolah-olah hang tengok mata aku ni, hang dengar baik-baik. Lepas tu apa yang aku cakap ni biar masuk dalam kepala hang tu. Jadi kena faham betul-betul. Tu juga seni balaghah orang tua-tua kita dulu. Bila dia cakap, dengar baik-baik, bagi masuk benda yang aku nak cakap ni dalam kepala hang.
Sebenarnya dia menunjukkan satu benda tetapi nak memaksudkan benda yang lain. Yang dia maksudkan tu walaupun guna kalimah kepala, dia nak suruh masuk dalam kepala ke dalam otak? Dia nak suruh masuk dalam benda hak duduk dalam kepala tu. Biar masuk dalam otak kamu, akal kamu. Tapi dia guna biar masuk dalam kepala. Itu juga seni balaghah. Baik, itu menunjukkan kepada kita ambil serius apa yang Allah nak bagi tahu. Jadi misal yang dia nak gunakan ini ialah tentang apa? Tentang berhala-berhala yang menjadi sembahan golongan-golongan musyrik yang tidak memahami keadaan yang sebenar. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaba. Sesungguhnya segala apa yang mereka sembah, apa saja yang mereka sembah selain daripada Allah, sama sekali tidak akan mampu untuk menciptakan walau cuma seekor lalat. Inilah perumpamaan Allah nak bagi kepada penyembah-penyembah berhala ataupun patung-patung tertentu secara khusus. Hak benda yang mereka sembah yang nama berhala, hak benda mereka sembah yang nama patung-patung tu, kalau suruh mereka ni buat walaupun cuma seekor binatang yang kecil, binatang yang hina, binatang yang kotor pun, nescaya mereka tak akan mampu nak buat. Walaupun cuma seekor lalat. Sebab itulah ada sebahagian ulama di dalam tafsir mereka, bila menafsirkan segala sesuatu selain daripada Allah, hak disembah segala sesuatu selain daripada Allah ni, sifat sebagai manusia biasa, dia akan mudah faham kalau menunjukkan objek tersebut adalah berhala atau patung. Dia jadi mudah faham. Apa yang mereka sembah selain daripada Allah? Berhala. Dia mudah faham. Apa yang disembah selain daripada Allah? Patung. Dia mudah faham. Tetapi walhal secara hakikatnya, apa saja yang disembah selain daripada Allah, tak terkecuali dua tadi, objek lain juga boleh menjadi keberhalaan dan kemusyrikan di sisi Allah. Dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak sejarah menceritakan golongan-golongan musyrik. Hak manusia buat perangai atas muka bumi ni, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang-bintang, ada yang menyembah tumbuhan-tumbuhan dan pokok tertentu, ada yang menyembah batu-batu, ada yang menyembah objek tu, objek ni hak selain daripada Allah tu. Jadi kalau kita tidak memakai keluasan pemaknaan selain daripada Allah, apa akan jadi? Dia akan jadi advantage, peluang kepada orang hak betul-betul sembah berhala. Atau bukan, dia akan jadi peluang kepada orang hak dalam diri dia ada mengamalkan unsur-unsur kesyirikan kepada Allah, tetapi mereka ni tak sembah berhala, mereka ni tak sembah patung. Kalau kita kerak dua tu saja, tak buka secara luas. Jadi kalau orang kata kamu ni mensyirikkan Allah sebab sembah berhala, aku tak sembah berhala, aku tak sembah patung. Walaupun benar dia tak sembah berhala, dia tak sembah patung, dia akan guna dua isu ni, aku bukan pengamal kesyirikan. Tapi kalau kita buka keluasan tadi, dalam masa yang sama dia sebenarnya melakukan perkara-perkara yang mengandungi unsur-unsur syirik hak selain daripada sembah berhala dan sembah patung. Contohlah kalau kata dia tu penyembah matahari. Kalau kita ambil dua tadi, aku matahari bukan patung, bukan bulan, dia akan guna peluang tu. Tapi kalau ke semua selain daripada Allah, dia pun terbabit, dia pun terlibat. Sebab kalau bab syirik ni, kalau kita buka kitab-kitab akidah, perbahasan dia cukup besar, perbahasan dia cukup luas. Secara umumnya ulama membahagikan ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil, ada syirik jali, ada syirik khafi, ada syirik yang jelas dan nyata, ada syirik tersembunyi. Dia punya pembahasan, pembahagian, perincian tu begitu luas. Kita boleh tengok satu persatu kemungkinan bentuk-bentuk kesyirikan tu yang boleh berlaku dalam diri kita dan juga masyarakat kalau tidak memerhatikan secara sebenar-benarnya.